Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kelas akan membincangkan subtopik yang kedua dalam bab pembiakan ini, iaitu sistem pembiakan manusia. Setelah kita mempelajari tajuk subtopik yang sebelum ini berkaitan dengan pembiakan seks dan pembiakan aseks, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil baligh, membandingkan dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Seperti mana yang telah kita pelajari dalam subtopik yang pertama, manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Dalam pembiakan seks, perkara yang paling penting, proses yang paling penting yang berlaku di dalam pembiakan seks adalah proses persenyawaan. Jadi, di dalam proses persenyawaan ini akan melibatkan gabungan ataupun percantuman di antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Jadi semua ini ada di dalam sistem pembiakan manusia. Pada sistem pembiakan manusia ini terbahagi kepada dua, iaitu sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Kedua-duanya sangat penting untuk memastikan sistem pembiakan manusia ini berfungsi dengan baik. Jika salah satu daripadanya tidak berfungsi, maka proses penghasilan anak tidak akan berlaku. Seterusnya kita akan membincangkan sistem pembiakan lelaki yang terletak di bahagian abdomen tubuh lelaki atau di bahagian tengah tubuh lelaki. Sistem pembiakan lelaki ini dibentuk oleh beberapa struktur seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sini, dan rajah ini menunjukkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Struktur-struktur yang membentuk sistem pembiakan lelaki ini terdiri daripada pundi kencing, vesicle semen, ada dua, kelenjar prostat yang berada kedudukannya di sini, ductus sperma yang bermula daripada sini sambung ke sini, kemudian uretra yang menyambungkan terus kepada pundi kencing, skrotum bahagian luar, testis bahagian dalam skrotum, dan zakar. Setiap struktur ini memainkan peranan yang penting dalam sistem pembiakan lelaki. Jadi, kita akan melihat apakah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh setiap struktur ini yang menjadikan sistem pembiakan lelaki ini sangat penting. Apa yang perlu diketahui adalah kedudukan bagi setiap struktur ini dalam sistem pembiakan lelaki. Jadi setiap murid perlu mengetahui di manakah kedudukan struktur dan juga nama bagi setiap struktur yang diberikan. Jadi diulang semula, ini adalah pundi kencing, iaitu tempat di mana air kencing dikumpulkan sebelum dikeluarkan melalui zakar. Laluan di dalam zakar ini adalah dipanggil sebagai uretra. Vesicle semen ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ductus sperma, ini adalah merupakan salur yang akan membawa sperma keluar daripada testis dan bertemu di bahagian persimpangan dengan uretra. Kelenjar prostat berada di bahagian, kedudukan dia di sini di bawah pundi kencing.
skrotum dan zakar. Sekarang kita akan lihat apakah fungsi bagi setiap struktur yang telah dinyatakan tadi. Jadi setiap murid perlu mengingati nama struktur dan juga fungsi yang diberikan di sini. Yang pertama, vesicle semen. Fungsi dia merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Jadi kaitkan nama struktur, ingat semula kedudukan di manakah vesicle semen. Fungsi dia merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Seterusnya uretra yang merupakan salur untuk mengeluarkan sperma dan juga salur untuk mengeluarkan air kencing daripada badan yang disimpan di dalam pundi kencing. Seterusnya ductus sperma yang merupakan salur yang menyalurkan sperma daripada testis ke uretra di dalam badan. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa proses persetubuhan. Skrotum, iaitu bahagian luar kulit yang berada di bahagian bawah zakar, berfungsi untuk memegang dan melindungi testis yang berada di dalam. Testis adalah merupakan struktur yang paling penting sebab ia menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan juga menghasilkan hormon seks jantan yang penting dalam proses pengawal aturan sistem. Seterusnya kelenjar prostat yang kedudukannya berada di bawah pundi kencing, berfungsi untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Kalau kita lihat, kelenjar prostat menghasilkan cecair. Vesicle semen juga menghasilkan cecair atau bendalir. Kedua-dua bendalir dan cecair ini, iaitu bendalir daripada vesicle semen dan bendalir atau cecair daripada kelenjar prostat, akan bercampur dengan sperma yang datang daripada testis yang dialirkan melalui ductus sperma. Tiga-tiga bahan ini akan berkumpul dan bercantum di bahagian persimpangan di antara ductus sperma dan juga uretra di bahagian ini. Jadi ini bermaksud cecair daripada vesicle semen dan juga cecair daripada kelenjar prostat akan bergabung dengan sperma dan dinamakan sebagai air mani. Ya. Dan air mani ini pula akan keluar melalui uretra yang berada di dalam zakar. Seterusnya kita akan membincangkan sistem pembiakan perempuan. Kedudukannya sama juga di bahagian abdomen atau di bahagian tengah tubuh badan perempuan. Struktur yang membentuk sistem pembiakan perempuan terdiri daripada tube fallopian. Ya, di sini kedudukan tube fallopian ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Ini adalah kedudukan dari bahagian sisi. Inilah bentuk tube fallopian. Kemudian di hujung tube fallopian, sebelah kiri dan sebelah kanan, nampak seperti buah ini. Ini adalah merupakan ovari. Ya, merupakan tempat yang paling penting untuk menghasilkan sel pembiakan perempuan atau gamet betina yang dipanggil sebagai ovum. Seterusnya, uterus. Ini kedudukan uterus. Uterus ini sangat penting sebab inilah tempat di mana perkembangan daripada zigot yang akan membentuk baby, yang akan membentuk bayi. Seterusnya, cervix. Ini adalah bahagian pintu kepada uterus dan ini adalah bahagian faraj. Kesemua struktur ini memainkan peranan penting bagi memastikan sistem pembiakan perempuan berfungsi dengan baik. Jadi kita akan lihat apakah fungsi atau peranan setiap struktur
yang ada di dalam sistem pembiakan wanita ini. Jadi kita lihat di sini bahagian struktur tube fallopian. Kedudukannya perlu diingat, iaitu fungsinya tempat di mana berlakunya persenyawaan antara sperma dan ovum. Seterusnya, ovari menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan juga hormon seks wanita. Hormon ini sebagaimana di dalam lelaki juga penting dalam proses pengawal aturan sistem pembiakan. Seterusnya, uterus atau nama lainnya kita panggil rahim adalah merupakan tempat yang penting untuk perkembangan dan tempat di mana bayi akan berada. Seterusnya, cervix berfungsi untuk mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan faraj adalah merupakan tempat di mana sperma akan diterima dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Jadi, dalam proses persenyawaan, air mani akan masuk melalui faraj, melalui zakar, dan seterusnya akan bergerak ke dalam melalui cervix dan seterusnya ke dalam uterus dan bergerak ke tube fallopian, di mana di sinilah berlakunya proses persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Setelah kita membincangkan dan melihat struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan, sekarang kita akan membincangkan perubahan fizikal yang berlaku ketika akil baligh. Apakah yang dimaksudkan dengan akil baligh? Akil baligh atau di dalam bahasa Inggeris dipanggil puberty, bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Akil baligh ini bermaksud perubahan daripada kanak-kanak menjadi remaja. Jadi apabila seseorang kanak-kanak itu masuk ke alam remaja, akil baligh akan menjadi tanda kepada perubahan pada kanak-kanak tersebut dan boleh dianggap dia menjadi seorang remaja. Dalam manusia, peringkat-peringkat yang perlu dialami oleh setiap manusia bermula daripada bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa dan tua. Jadi sekarang ni untuk proses perubahan daripada kanak-kanak menjadi remaja, tandanya adalah melalui akil baligh. Jadi kanak-kanak yang telah mencapai akil baligh akan dipanggil remaja. Apakah tanda-tanda dan bagaimanakah kita ingin mengetahui perubahan fizikal yang berlaku kepada kanak-kanak sehingga dia mencapai peringkat remaja? Jadi, remaja yang telah akil baligh akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari segi emosi, fizikal dan juga fisiologi. Dalam dialog yang ditunjukkan di sini, seorang ayah menerangkan kepada anak lelakinya tentang pengalaman yang dihadapi semasa mencapai akil baligh. Jadi, banyak perubahan-perubahan yang akan berlaku dan akan dialami oleh setiap kanak-kanak yang masuk ke alam remaja. Jadi, kita akan lihat apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri bagi seorang kanak-kanak itu mencapai akil baligh. Di sini dinyatakan perubahan-perubahan fizikal tersebut. Sebelum itu kita perlu mengetahui tentang beberapa perkara. Kebiasaannya, akil baligh bagi lelaki
kanak-kanak lelaki akan dicapai antara umur lebih kurang 14 tahun hingga 17 tahun bergantung kepada perkembangan fisiologi tubuh badan kanak-kanak tersebut. Manakala bagi perempuan lebih awal daripada lelaki, iaitu antara 10 hingga 12 tahun. Jadi daripada sini kita boleh lihat bahawa kanak-kanak perempuan lebih awal matangnya berbanding kanak-kanak lelaki. Jadi apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan apabila mencapai akil baligh? Bagi lelaki, apa yang akan berlaku adalah kanak-kanak itu akan mengalami peti suaranya ataupun larynx membesar. Kesannya adalah suara akan menjadi garau. Bagi perempuan pula, buah dadanya akan membesar, bahagian punggung mula padat dan lebar, bulu tumbuh di bahagian ketiak. Bagi badan lelaki, misai dan janggutnya mula tumbuh, bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Jadi ini merupakan ciri-ciri fizikal yang berlaku kepada kanak-kanak lelaki apabila mencapai akil baligh dan juga kanak-kanak perempuan apabila mencapai akil baligh. Dari segi sistem pembiakan ataupun organ pembiakan, semasa mencapai akil baligh, bagi kanak-kanak lelaki, testis akan mula menghasilkan sperma dan hormon seks. Ini bermaksud semasa peringkat kanak-kanak, testis tidak menghasilkan sperma dan juga hormon seks. Apabila mencapai akil baligh, barulah testis memainkan peranannya berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon seks. Bulu akan mula tumbuh di bahagian alat sulit dan zakar dan skrotum akan mula membesar. Bagi kanak-kanak perempuan yang mencapai akhir baligh, organ pembiakannya iaitu ovari akan mula menghasilkan ovum dan hormon seks. Sama juga macam kanak-kanak lelaki, sebelum mencapai akhir baligh, ovari tidak menghasilkan ovum lagi dan juga hormon seks. Apabila mencapai akhir baligh, barulah proses ataupun fungsi ovari akan bermula. Bulu akan tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid akan bermula. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang berlaku apabila kanak-kanak mencapai akhir baligh. Sekarang kita akan melihat perbandingan di antara gamet jantan dan juga gamet betina. Seperti mana yang telah kita pelajari, bahawa sperma adalah merupakan gamet jantan dan ovum adalah merupakan gamet betina. Kedua-dua gamet ini akan mengalami proses pencantuman yang dipanggil sebagai persenyawaan. Jadi, sebelum kita melihat kepada proses persenyawaan, kita akan melihat kepada ciri-ciri yang ada pada kedua-dua gamet ini. Yang pertama, sperma. Sperma yang kita ketahui dihasilkan daripada testis adalah merupakan sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Dan bentuknya seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah ini adalah seperti berudu. Ia mengandungi kepala, bahagian kepala. Di dalam bahagian kepala ini mengandungi nukleus, kemudian bahagian tengah dan juga bahagian ekor. Jadi memang nampak seperti berudu. Nukleus seperti mana yang kita telah pelajari dalam bab yang kedua, bab sel, memainkan peranan yang sangat penting kerana nukleus di dalamnya mengandungi kromosom. Di dalam kromosom mengandungi DNA yang membawa maklumat genetik dan pewarisan. Jadi bahagian nukleus ini sangat penting dalam proses persenyawaan. Kemudian kita akan lihat pula kepada gamet betina iaitu ovum.
Ovum ialah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Rupa bentuknya adalah seperti ini, iaitu berbentuk sfera, ya, mengandungi lapisan jeli yang melindungi ovum itu sendiri, yang terdiri daripada membran sel. Bahagian dalam dia ada sitoplasma dan ia mengandungi nukleus. So nukleus, di dalam nukleus mengandungi kromosom yang mengandungi DNA yang membawa maklumat genetik dan pewarisan. Jadi ciri ataupun bentuk yang sebenar kita boleh lihat di sini. Ovum berbentuk sfera, manakala sperma berbentuk seperti berudu. Jadi kedua-dua gamet jantan dan gamet betina ini akan bercantum dalam proses persenyawaan. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara gamet jantan dan gamet betina. Sebelum itu kita lihat dahulu sperma. Kita lihat mengandungi ekor. Fungsi dia adalah untuk membolehkan sperma itu bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tube fallopian, sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Bentuk ovum pula adalah sfera dan diameternya lebih kurang 0.1 mm. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Selepas dihasilkan daripada ovari, ovum akan kekal berada di tube fallopian dan menunggu sperma untuk datang dalam proses persenyawaan. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Seterusnya, rajah perbandingan antara sperma dan juga ovum kita boleh lihat dalam rajah ini yang memberikan maklumat ciri-ciri sperma dan juga ovum secara ringkas. Jadi persamaan dia, sperma dan ovum ini membawa maklumat genetik untuk pewarisan dan juga merupakan sel pembiakan seks. Sperma boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan melalui ovari. Sperma adalah gamet jantan, ovum adalah gamet betina. Sperma sel yang paling kecil di dalam badan lelaki, manakala ovum adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Ada maklumat tambahan yang perlu diketahui oleh setiap murid, iaitu berkaitan dengan berapa lama ovum dan juga sperma boleh hidup selepas dihasilkan atau selepas berada di dalam sistem pembiakan. Ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan daripada ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari selepas dilepaskan daripada zakar dan masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan. Jadi itu adalah penerangan berkaitan dengan perbandingan di antara gamet jantan, sperma dan juga gamet betina, iaitu ovum. Jadi untuk subtopik ini, setelah mempelajari tentang sistem pembiakan manusia, maka kita akan sampai kepada latihan yang perlu dibuat bagi memastikan setiap murid memahami apa yang telah dipelajari. Jadi cikgu mengharapkan supaya setiap murid perlu membuat praktis formatif 4.2 ini. Sila jawab semua soalan nombor 1 hingga nombor 6 di dalam buku nota. Selepas semua nota dalam subtopik ini dituliskan,
sila tuliskan soalan dan jawapan di bawah soalan tersebut. Jadi, itu sahaja untuk pelajaran pada kali ini. Untuk kelas yang akan datang, kita akan masuk kepada subtopik yang ketiga, iaitu 4.3 berkaitan dengan key tarhid yang berlaku di dalam sistem pembiakan perempuan. Sekian, terima kasih.